الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sambungan kita malam ini seterusnya ayat yang keempat dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab ini, yakni dalam kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan berbuat kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Maka apabila datangnya saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, lalu kami datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Allah Ta'ala telah menghukum Bani Israel atas kejahatan pertama, di mana mereka telah diserang oleh tentera Raja Bukhtanasar. Ada yang baca Bukhtanasar. Tafsiran para ulama terhadap perkataan ibadan lana uli ba'sin syadid. Lalu mereka itu bermaharajalela di kampung-kampung, menguasainya dan membunuh orang-orang yang beriman di kalangan ulama-ulama Bani Israel. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah itu suatu janji yang berlaku. Thumma radadna lakumul karrata alaihim, kemudian kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka. Diberi giliran kepada Bani Israel untuk mengalahkan musuh yang telah menyerang mereka dahulu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami telah membantu kamu dengan memberikan banyak harta dan anak pinak, dan kami jadikan kamu aksara nafira, golongan yang lebih banyak, yang lebih besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum, sekiranya kamu berbuat baik, bermakna kamu berbuat baik bagi diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha, dan apabila kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datangnya janji, maksud janji di sini hukuman bagi kejahatan yang satu lagi, al-akhirah ini yang terakhir. Sebab kejahatan yang Bani Israel buat ni marrataini, 2 kali. Yang pertama mereka dibinasakan dengan tentera Raja Bukhtanasar. Yang kedua daripada tentera Badr, nak sebut payah, ada disebut namanya, daripada tentera Parsi. Lalu menyebabkan wajah mereka menjadi muram dan buruk, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh mereka masuk kali pertama. Waliyutabbiru ma'alau tatbira, untuk membinasakan sehabis-habisnya apa sahaja yang mereka kuasai. Asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kamu ni dalam ayat yang kita baca ini semuanya ditujukan kepada Bani Israel. Daripada ayat ke-4 sampai ayat ke-8 semuanya berhubung dengan tarikh sejarah Bani Israel. Wa in udtum udna, dan sekiranya kamu kembali, yakni kembali melakukan penderhakaan, nescaya kami juga akan kembali mengazab, menyiksa kamu. Wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira, kami jadikan neraka jahanam itu sebagai penjara, sebagai tempat terkepungnya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Sebab itu surah ini juga dinamakan dengan surah Bani Israel. Sebab ayat yang ke-4 hingga ayat ke-8 di awal surah ini adalah berhubung dengan ahwal Bani Israel fit tarikh, hal ehwal keadaan Bani Israel dalam sejarah.
Qadaina maknanya a'lamnahum, kami beritahu mereka, kami ceritakan kepada mereka melalui wahyu dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, bahawa kamu wahai Bani Israel akan melakukan fasad, kerosakan di atas muka bumi. Maksud muka bumi di sini adalah di bumi Syam. Di bumi Syam, ataupun boleh jadi di mana-mana tempat yang mana terdapat Bani Israel. Fil ardi merujuk kepada bumi Syam, ataupun ada tafsiran lain mengatakan di tempat di mana sahaja mereka itu berada. Yakni di Baitul Maqdis, di Syam, termasuk di Baitul Maqdis yang terletak sekarang di Palestin, ataupun ardu Misr atau di bumi Mesir, atau fi kulli ardin yuhilluna fiha marrataini, ataupun di mana sahaja bumi tempat mereka tinggal, kerosakan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Baik 2 kali itu, yang pertama apa dia? Yang pertama adalah mukhalafatut Taurah wa taghyiriha. Mereka telah menyalahi ajaran dalam kitab Taurat dan mereka mengubahnya. Menyalahi ajaran dalam Taurat, lepas tu mengubahnya. Bukan sahaja melanggar ajaran dalam Taurat, bahkan mereka cuba menukar gantinya. Mereka telah membunuh sebahagian daripada nabi-nabi. Di antaranya nabi, mungkin nabi tidak rasul, nabi seperti Sya'yan alaihi salam, ataupun seperti ditahan Irmia. Ini salah satu nabi di kalangan Bani Israel. Kita akan dengan nabi yang pelik-pelik nama. Daniel pun ada, Samuel pun ada. Itu nama yang tidak diceritakan dalam Quran, tapi ada dalam beberapa riwayat Israiliyah. Maka sebahagian ulama tafsir menukilkannya, sebahagian ulama tidak mengambilnya. Mungkin sebahagian cerita itu benar, mungkin sebahagian cerita tidak benar. Dalam Sahih tafsir Ibn Katsir, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dan juga ulama-ulama lain yang membuat semakan terhadap tafsir Ibn Katsir, sebahagian riwayat Israiliyah mereka tidak memasukkan dalam tafsiran itu. Sebab dia kata setengah itu adalah palsu, sebahagiannya adalah tidak benar. Yang boleh diambil, yang tidak diambil ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kerosakan yang kedua ialah mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam, dan mereka pernah melakukan percubaan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka pernah cuba untuk bunuh Nabi Isa alaihi salam. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu pasti akan bertindak melakukan kesombongan, meninggi diri. Yatajabbaruna wa yatghawna wa yafjuruna, kamu akan bersikap sikap samsing, menunjukkan kesombongan, melampau, melakukan kejahatan sesuka hati. Wa yasta'iluna 'alan nas, meninggikan diri terhadap manusia dengan cara yang tidak benar. Wa yadhlimunahum zulman syadida, dan kamu menzalimi mereka dengan kezaliman yang dahsyat. Dan yang dimaksudkan dengan uluwan kabira ialah takabbur, sikap membesarkan diri, angkuh, tughyan, melampau. Ini di antara sikap-sikap buruk Bani Israel yang telah dilakukan oleh mereka dan diceritakan dalam Al-Quran, sebab sejarahnya begitu. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datangnya janji Allah akan berlakunya hukuman bagi kejahatan yang pertama. Kejahatan yang pertama iaitu mereka telah menyalahi ajaran Taurat dan mengubahnya serta membunuh sebahagian daripada nabi-nabi yang diutuskan. Ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, hukuman bagi mereka untuk kejahatan yang pertama, hukumannya ialah sallatna 'alaikum jundan min khalqina, kami telah menjadikan suatu tentera menguasai ke atas kamu wahai Bani Israel. Tentera itu dari kalangan makhluk yang kami ciptakan, uli ba'sin syadid, mempunyai kekuatan yang sangat hebat.
Ba'sin syadid maknanya quwwah wa syiddah. Orang yang memiliki kekuatan, kehebatan, serta persiapan dalam peperangan dan bilangan yang ramai. Dan mereka yang dimaksudkan adalah Ahlu Babil. Ahlu Babil, penduduk Babylon. Bahasa Arab sebut dengan Babil. Babylon ni tempat di Iraq yang di bawah pimpinan Biqiyadah Bukhtanassar. Atas sok tak ada sabdu, Bukhtanassar. Ketika Bani Israel telah mendustakan nabi-nabi yang diutuskan, bahkan mereka telah mencederakan, menahannya. Berkata Qatadah bahawa di atasnya diutuskan kepada mereka tentera Jalut. Maka tentera Jalut telah membunuh mereka itu. Itu atas kaul yang kedua daripada Qatadah. Perkataan uli ba'sin syadid merujuk kepada tentera yang sangat kuat, yang sukar untuk dikalahkan. Allah Ta'ala menceritakan kisah yang sama, uli ba'sin syadid, kisah yang berlainan tapi dengan lafaz yang sama, berhubung dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Berlaku di mana? Berlaku di Taif, berlawan dengan tentera Hawazin dan Thaqif. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang tidak ikut serta ke Hudaybiyah dulu semasa tahun 6 Hijrah, bahawa satu masa nanti kamu akan dipanggil untuk menyertai peperangan menentang golongan tentera yang uli ba'sin syadid, mempunyai kekuatan yang hebat. Lafaz yang Allah Ta'ala turunkan dalam ayat itu sama dengan ayat yang keempat ni, ayat yang kelima ini, iaitu uli ba'sin syadid, tentera yang memiliki kekuatan yang hebat, kemahiran, bilangan tentera yang ramai, persediaan senjata yang cukup. Maknanya mereka akan dikalahkan dengan dahsyat. Tapi dalam peperangan Hunain, walaupun Hawazin dan Thaqif, dua kabilah kafir itu mempunyai kekuatan yang hebat, akhirnya mereka berjaya dikalahkan juga oleh tentera-tentera Islam dengan pertolongan izin daripada Allah. Fajasu khilal ad-diyar. Lalu mereka itu bermaharaja lela, yakni menguasai, memiliki segala yang dimiliki oleh penduduk di tempat itu. Ada riwayat menyebut mereka membunuh berpuluh-puluh ribu orang-orang yang beriman di kalangan Bani Israel. Orang beriman maksudnya orang yang mengikut ajaran Taurat yang asal. Adapun soal hak jahat, hak ubah tu, itu cerita lain. Disebabkan ada yang jahat, yang baik pun terbunuh sama. Disebabkan ada yang melakukan kerosakan, apabila tentera musuh datang menyerang, dia bunuh habis. Dia bukan hanya bunuh orang yang jahat, orang baik pun kena juga. Ini yang kita takuti. Apabila ada sebahagian di antara kita yang melakukan sesuatu kezaliman, kita kata kezaliman ataupun keburukan, apabila Allah Ta'ala menghukum, dia akan kena semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Maksud fitnah di sini bala musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Bila dia mari, dia kena habislah. Semua yang ada di situ terlibat sama. Di mana yaqtuluna al-ulama wal kubara, mereka telah membunuh para ulama dan pembesar-pembesar. Dan di antara kesan-kesannya ialah selepas penguasaan tentera Bukhtanassar, mereka telah ihraqit Taurat, membakar kitab Taurat. Mereka telah takhrib, meruntuhkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis diserang sehingga Masjid Al-Aqsa runtuh, dan ditawan sebahagian besar di kalangan Bani Israel. Dan ini adalah suatu wa' dan maf'ula, janji daripada Allah yang pasti berlaku sebagai balasan atas kesalahan mereka dulu melanggar ajaran Taurat dan ubah ajaran dalam kitab Taurat.
Jadi ayat ini sebagai peringatan bagi Bani Israel supaya mereka itu mengambil peringatan pengajaran dengannya. Thumma radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami berikan kepada kamu giliran untuk kembalikan giliran ke atas kamu untuk menguasai mereka, yaitu diberikan kepada kamu al-quwah, kekuatan, ad-daulah, kerajaan, al-ghalabah, kemenangan. Lalu kami membinasakan musuh-musuh kamu dan menjadikan kamu aktsara nafira, golongan yang lebih ramai, golongan yang lebih ramai dari segi bilangannya, yang lebih banyak harta bendanya, anak pinaknya, bahkan senjatanya, dengan sebab ketaatan kamu kepada Allah dan istiqamah di atas perintahnya. Maknanya perkara ini berlaku atas kesalahan yang mereka buat, mereka terus dihukum. Kemudian datang generasi yang berikutnya, tentera kafir yang menang dulu akhirnya kalah pula. Mana menang kalah ni dia bersilih ganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah Ta'ala tukar silih gantinya. Hari maksudnya ada kalanya tentera Islam menang, ada kalanya tentera kafir menang, ada ketikanya mereka kalah. Jadi menang kalah ni perkara biasa. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Ada masa dia menang, ada masa dia kalah. Akhirnya diberi kepada mereka giliran untuk mereka menang dan mereka berjaya menguasai. Sehingga satu ketika pada zaman itu Bani Israel menjadi satu bangsa, satu golongan yang terkenal. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami telah berikan kepada Bani Israel kitab, diberi kepada mereka kekuasaan, diberi kepada mereka pangkat kenabian, dilantik ramai di antara Bani Israel yang menjadi nabi. Bani Israel ini setiap kali meninggalnya seorang nabi, Allah Ta'ala lantik nabi yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang memimpin mereka adalah anbiya, para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali binasanya seorang nabi, meninggalnya seorang nabi, diganti dengan nabi yang lain. Itu Bani Israel. Kita tidak begitu. Apabila wafatnya Nabi SAW, yang ada hanyalah golongan-golongan ulama, para ilmuwan yang meneruskan usaha dakwah membawa manusia ke jalan Allah. Tapi Bani Israel setiap kali meninggalnya seorang nabi, maka diganti dengan nabi yang lain. Lalu baginda berkata, innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi selepasku. Adapun Bani Israel, begitu keadaannya. Kami telah beri rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka alal alamis, ke atas sekalian manusia di alam ini. Maksudnya di zaman dia, bukan zaman sekarang, zaman dia. Pada zaman Bani Israel, maka Bani Israel lah golongan yang lebih tinggi kedudukan berbanding golongan yang lain. Tetapi setelah lahirnya Nabi SAW, kita menjadi satu ummah yang khaira ummah, yang terbaik, bahkan lebih baik daripada mereka. Bahkan beberapa perkara yang Allah Ta'ala lebihkan kita menyebabkan mereka dengki. Kalau kita belajar hadis-hadis berhubung dengan bab salat, kita jumpa ada hadis Nabi menyatakan, tidaklah Yahudi berhasad dengki terhadap kamu selain daripada apa dia? Selain daripada pertamanya ucapan salam. Kita diajar untuk beri salam, jawab salam. Yang kedua adalah kita menyebut perkataan amin apabila kita berdoa, termasuklah lepas kita baca surah Fatihah, wa yuril maghdubi alaihim waladdallin, amin. Benda tu tak ada dalam syariat orang Yahudi, Bani Israel tak ada. Jadi tidak ada satu perkara yang mereka dengki, sebab lebihnya kita seperti dengkinya mereka terhadap kelebihan yang kita dapat pada amalan memberi salam dan menyebut perkataan amin semasa kita berdoa. Tapi dengki dia tu banyak lagi lah, bukan satu saja, banyak lagi hal lain tu. Mereka tetap menaruh perasaan hasad, dengki, kerana kita dilebihkan daripada mereka. Padahal satu masa dahulu
Mereka pernah diberi kelebihan berbanding dengan manusia pada zaman itu. In ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu berbuat baik, maka buat baik itu untuk diri kamu. Wa in asatum falaha. Maka sekiranya kamu berbuat kejahatan, maka untuk kamu juga. Ayat ini tidak hanya khusus untuk Bani Israel. Dari segi kaedah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat tidak hanya khusus kepada sebab tunggal ayat, tetapi berdasarkan umum lafaz. Tidak. Al-ibratu, pengajaran daripada ayat dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab tunggal ayat. Memang ayat yang kita baca dari segi siyaqul ayat menunjukkan cerita ni hanya untuk Bani Israel. In ahsantum, sekiranya kamu wahai Bani Israel berbuat baik, maka kebaikan untuk kamu. Tapi kalau buat jahat, ya boleh kamu juga. Akhirnya berbalik kepada diri sendiri. Dan hukum ni bukan untuk Bani Israel, semua untuk kita juga. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan itu kita perolehi akan kembali kepada kita. Tetapi sekiranya kita berbuat sesuatu keburukan, kejahatan terhadap orang lain, akhirnya kejahatannya sama ataupun yang seumpamanya akan berbalik kembali kepada kita. Jadi kita pilih sama ada kita nak buat baik atau buat buruk. Kalau kita buat baik, bermakna kita memilih yang terbaik. Kalau kita buat buruk, makna kita pilih yang tidak baik lah. In ahsamtumul amal, sekiranya kamu memperelokkan amalan kamu, fa ata'tumullaha, kamu mentaati Allah, wattaba'tum awamirahu, wastanabtum nawahihi, kamu mengikuti perintah-perintahnya, kamu menjauhi larangan-larangannya, ataupun kamu melakukan kebaikan dengan sebab taatnya kepada Allah, taatnya kamu kepada Allah, maka sebenarnya kebaikan yang kamu buat itu akan kembali kepada diri kamu. Kita buat baik, kita patuh kepada perintah Allah. Allah Ta'ala bersifat maha kaya. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadat kita, tidak menambahkan apa-apa nilai kebaikan yang kita buat untuk kebesaran kerajaan Allah. Itu sabit dalam hadis kursi, satu hadis yang panjang daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Allah Ta'ala memberitahu, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalaulah semua orang yang pertama, orang yang terakhir, orang yang terawal, yang terakhir, sama ada manusia atau jin, semuanya dikira berada bersama dengan seorang lelaki yang paling bertakwa hatinya, maknanya baik belaka, jauh belaka, adakah kebaikan itu memberikan apa-apa kepada kerajaan Allah? Ma zada dzalika, tidaklah itu menambahkan apa-apa pada kerajaanku. Mana tidak terjejas bagi Allah. Kita yang berhajat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita. Kita beribadat sebab kita berhajat kepada Allah, kerana kita nakkan dalam hidup kita ni bahagia dan tenang. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan, program itu disebut fitrah, menjadi sunnatullah bagi makhluk yang dia ciptakan, yakni manusia. Manusia hanya akan merasa tenang dan bahagia apabila dia menyerahkan jiwanya kepada Allah, apabila dia dekat dengan Allah, patuh kepada perintah Allah, dia bercinta, merindui, bertawakal kepada Allah, dia akan dapat rasa ketenangan. Makna perkait kebaikan yang dia buat, dia akan perolehi balik kepada dia sendiri. Tapi kalau dia buat yang sebaliknya, maka dia akan menanggung khusran, kerugian. Wa in asatum falaha, sekiranya kamu berbuat keburukan, sama ada bil ma'siyati, dengan kemaksiatan, maka fasyu'mu tilka al ma'asi yu'aqibukumullahu bil 'uqubat al mukhtalifah. Maka kecelakaan daripada perbuatan maksiat itu, Allah Ta'ala hukum kamu dengan hukuman yang bermacam-macam. Di antara hukuman itu ialah min taslitil a'da fid dunya, kamu akan dikuasai oleh pihak musuh. Musuh akan menguasai kamu. Sebab tu kita kena cek balik, kena semak balik.
Apakah kelemahan kita menyebabkan orang yang menjadi musuh kita berjaya, sama ada menguasai kita ataupun mempermainkan kita. Rupanya kita dengan Allah Ta'ala banyak perkara yang tidak beres. Kita menyalahkan orang lain, tapi ada kelemahan kita yang kita tidak perbaiki, menyebabkan salah satu cara Allah Ta'ala hukum kesilapan kita adalah taslit al-a'da fi dunia. Musuh akan menguasai kamu semasa kamu di dunia, ataupun wa'iqa'il azab al-muhin fil akhirah, ataupun dikenakan azab yang hina semasa di akhirat nanti. Wa in asatum falaha untuk yang berbuat jahat, ataupun boleh juga dengan maksud fa'alaiha. Dalam ayat lain, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Sesiapa yang berbuat amalan yang soleh maka untuk dirinya, dan sesiapa yang melakukan keburukan maka ke atasnya keburukan itu. Cuma dari segi bahasanya, biasanya perkara yang buruk digunakan dengan perkataan ala. Perkataan baik biasanya untuk li, untuk. Kalau kita kata ad-du'a lil walidaini, berdoa untuk ibu bapa, maksudnya mendoakan kebaikan untuk ibu bapa. Tapi kalau sebut ad-du'a 'alal walidaini, ala kita guna haraf jar-nya ala, maksudnya mendoakan keburukan untuk ibu bapa, tak boleh. Di antara adab ada doa disebutnya tak bolehnya ad-du'a alal aulad, mendoakan ke atas anak-anak. Maksud ala di situ tu dari segi bahasa mana mendoakan musibah, keburukan. Tapi kalau doa baik tak sebut ala, li. Ad-du'a lil auladi atau lil banin, untuk anak-anak. Tu biasa bahasa Arab, antara ala dengan li, jauh maknanya antara baik dengan buruk. Wa hadhihi sunnatullah fi khalqihi, ini adalah sunnah Allah pada makhluk ciptaannya. Sunnatullah, maksud sunnatullah ialah peraturan yang Allah Ta'ala tentukan untuk hambanya. Inna asaw, sekiranya mereka menderhakai Allah, sallatallahu alaihim al-qatla wan nahaba was-sabi. Sekiranya mereka menderhakai Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan mereka dikuasai oleh tindakan al-qatla, pembunuhan. Mereka akan dirampak, harta mereka dirampas, atau mereka akan ditawan oleh pihak musuh. Wa in tabu azala anhum tilkal mihnah, dan sekiranya mereka bertaubat maka akan hilanglah ujian-ujian itu daripada mereka, dengan syarat bertaubat. Meninggalkan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Kalau kata bertaubat, sebut saja bertaubat, tapi masih dengan cara yang sama, yang salah, maka tak ada nilai pada taubat tu. Kalau seseorang tu ditimpa dengan musibah, dia kata dia dah bertaubat, tapi kesalahan yang pernah dibuat tu masih diteruskan, maka tidak memberi apa-apa nilai pada taubat itu. Tapi ada kalanya manusia ni yang buta mata hatinya, dia tak sedar bahawa hukuman Allah Ta'ala itu adalah di atas dosa kesalahan yang dia buat. Jadi bila dia tak sedar, walaupun dia telah dihukum, kesalahan yang dibuat itu masih diteruskan. Jadi soal nak bertaubat tak akan berlaku dah. Sebab dia tak rasa bahawa yang dia terima itu adalah suatu musibah, suatu musibah daripada Allah. Berapa ramai orang yang menerima musibah tapi tak terasa bahawa ini adalah suatu tarbiyah daripada Allah, satu tarbiyah daripada Allah. Walaupun fitrah manusia biasanya bila diuji dengan kesusahan, mereka mahu kembali kepada Allah. Mungkin diuji dengan macam banjir besar ni, ada setengah hilang rumah apa, wallah alam, kita pun tak pernah survey, tak pernah kaji sejauh mana ahli keluarga tu semakin baik agama dalam dirinya. Setelah diuji hilang habis, rumah tak ada, harta benda hilang, adakah sembahyang Jumaatnya dijaga? Adakah solat malamnya macam mana? Adakah kalau dulu dia jarang baca Quran, dia jarang berzikir, sekarang dia lebih banyak kepada zikir?
Lalu dia kata, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aslamtu nafsi ilaika. Sebab hari ni aku tak ada apa-apa dah. Rumah kamu sudah ambil dengan dihantar banjir yang besar. Harta benda sudah hanyut habis. Aku hanya mengharapkan ihsan hamba-hambamu yang lain untuk tolong aku. Kalau ada manusia yang begitu, maknanya hati dia hidup lagi. Tapi kalau hak tak berubah, dia semua terhaya ataupun semakin buruk. Na'udzubillah min zalik. Mungkin orang sebegini perlu diminta untuk ditukar ganti hatinya dengan hati yang lain. Ditukar jantung hatinya dengan yang lain. Bukan hati yang fizikal tu, bukan hati hak stokor tu, maksud hati yang tersirat, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Maka apabila datangnya hukuman yang terakhir, al-akhirah yang terakhir. Biasa bila kita sebut akhirat, kita kata apa ya, akhirat ni alam akhirat. Yang terakhir merujuk kepada kesalahan yang kedua, di mana mereka membunuh Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya, termasuk muhawalah, adanya percubaan untuk membunuh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka datanglah hukuman yang kedua kepada mereka. Sebab dia buat fasad dua kali, marratani. Yang pertama telah dihukum dengan kedatangan tentera Bukhtanasar. Kemudian sekali yang kedua datangnya tentera Parsi. Tentera Parsi. Ada setengah riwayat yang menyebut namanya mungkin boleh diambil atau mungkin wallahu alam tak dipastikan sejauh mana ketepatan sejarah itu. Ada yang mengatakan pada peringkat yang kedua yang mengubah nasib Bani Israel lah Bayradus, Bayarada Wausin. Nama ni payah nak baca kalau tak ada bagi. Kalau Bukhtanasar dia bagi Bukhtanasar. Ini tidak isim Arabi, ini nama-nama ajam. Bayradus Malik Babil, raja kepada Babylon. Perkara ini disebut oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsir. Ada yang mengatakan namanya Asbianus, merupakan Kaisar Ar-Rum, raja Kaisar daripada Rum. Kaisar itu gelaran bagi raja Rum, sebagaimana disebut oleh orang Yahudi dalam sejarah mereka, bukan Parsi, Rum. Dan antara hukuman yang pertama dengan hukuman yang kedua. Hukuman yang pertama datangnya tentera Bukhtanasar, dan hukuman yang kedua datangnya Raja Bayradus daripada Babylon. Tempuhnya selama 500 sanah, 500 tahun. Lama, 500 tahun antara keduanya. Jadi berhubung dengan perkataan al-akhirah, kalau kita merujuk dalam ayat surah Wad-Duha, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, ada dua tafsir di situ. Walal akhirah, akhirat itu lebih baik untuk kamu daripada ula, yang pertama dunia. Ada tafsir yang mengatakan walal akhirah, akhir dakwah kamu itu kesannya, natijahnya lebih baik daripada dakwah peringkat yang pertama. Ada akhirah merujuk kepada dakwah, ada akhirat merujuk kepada selepas dunia ni kiamat. Al-ula merujuk kepada dunia, dan al-ula merujuk kepada peringkat pertama dakwah. Kalau kita rujuk dalam tafsir, kita akan jumpa dua pendapat. Liyasu'u wujuhakum, lalu menjadi muram buruklah wajah mereka. Ini kena beringat sikit lah. Kalau baca mungkin kita rasa payah. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Wujuh liyasu'u jadi payah situ sebab hamzah tu bahid depan, lepas tu jumpa pula wa bahid depan juga. Liyasu'u wujuhakum. Dua harakat.
liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid, dan agar kamu masuk ke masjid. Masuk masjid di sini Baitul Maqdis, sebagaimana musuh kamu pernah masuk kali pertama untuk membinasakannya atau merosakkannya. Lalu mereka itu menghancurkan ia dengan sehancur-hancurnya. Maknanya mereka mendapat untuk hukuman bagi kesalahan yang kedua, kesalahan bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Bani Israel mendapat kehinaan apabila mereka kembali semula ke Baitul Maqdis. Asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu. Asa bagi pihak Allah Ta'ala dalam Quran, asa ni lebih kepada bersifat dipanggil at-taraji, suatu yang diharap memang akan berlaku. La'alla, mudah-mudahan Tuhan kamu akan merahmati kamu ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Cerita ni cerita Bani Israel, tapi pengajaran untuk kita boleh kita ambil. Boleh kita ambil, sebab ini cerita tentang suatu bangsa yang sangat masyhur di dunia. Sangat masyhur di dunia. Lalu Allah Ta'ala memaafkan kamu setelah dia menghukum kamu pada peringkat yang kedua. Peringkat pertama selesai dah. Setelah dihukum kali kedua, dimaafkan kamu. Tetapi sekiranya kamu kembali melakukan kesalahan yang pernah kamu buat dulu, wa in udtum audna. Semua ini kita wakaf situ. Kebanyakan qurra amapati dia wakaf. Wa in udtum audna. Ada tanda mim atas dia dah. Mim itu maknanya wakaf lazim. Wakaf lazim. Wa in udtum audna. Sekiranya kamu kembali melakukan kesalahan, maka kami juga kembali untuk mengazab, menyeksa kamu. Yani kami akan kembali menghina kamu, menjadikan musuh menguasai kamu. Bahkan kamu akan dihukum dengan bi asyaddi, dengan yang lebih keras, lebih berat lagi berbanding dengan hukuman yang sebelumnya. Ma'a ma nudakhiruhu lakum fil akhirah, di samping adanya hukuman yang kami simpan untuk kamu di akhirat, yang berupa azab dan kehinaan. Waja'alna jahannama lil kafirin hasira, dan kami jadikan neraka jahanam itu sebagai tempat menetapnya orang kafir, dan akan mereka terkurung, terkepung. Hasir yakni seperti sijnan la mahida anhu, seperti penjara yang mereka tidak akan terlepas daripadanya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Walaupun neraka ini besar, tapi tempat orang kafir diseksa, mereka dimasukkan kepada makanan dayiqan, tempat yang sempit. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira, bila mereka melihat daripada jauh lagi neraka itu, mereka mendengar bunyi suara yang sangat menggerunkan, menakutkan. Wa idza ulqu minha, apabila mereka dilontarkan neraka, mereka dilontarkan pada tempat maka wa idza ulqu minha makanan dayiqan, tempat yang sempit, muqarranin, dalam keadaan terikat. Da'au hunalika subura, di sanalah mereka menjerit, meraung, dengan mengatakan binasalah, habislah kita hari ini, matilah. La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira, janganlah kamu menjerit mengatakan binasa itu satu, tapi binasa itu banyak. Sebagaimana kata Ibn Abbas, hasira di sini dengan maksud sijnan, penjara, tidak ada peluang untuk mereka terlepas. Mana kata Hasan Basri pula, hasira maknanya firasyan, neraka jahanam sebagai hamparan. Firasyan ataupun mihadan bisatan, sebagai hamparan, sebagai tikar, ataupun sebagai tempat, kita kata seperti permaidani. Bukannya lembut permaidani, tempat dihampar tapi api. Hasira juga dengan maksud mihada, boleh juga. Dalam surah Al-A'raf, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, bagi mereka dalam neraka jahanam ada mihadun. Mihadun sama dengan hasira, ada hamparan yang dibuat daripada api neraka, dan ada
selimut yang melingkungi mereka. Wa kadzalika najzil zalimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim. Jadi atas dua pendapat ini diterima lah, atas pendapat Ibn Abbas dan juga tafsiran daripada Hasan Basri berhubung dengan perkataan hasira. Hasir dengan maksud tempat yang mereka terkepung atau dengan maksud hamparan. Orang Arab menamakan al-basat as-saghir, hamparan yang kecil, sebagai hasira. Jadi khulasahnya, ringkasan yang kita boleh ambil daripada cerita Bani Israel yang kita baca daripada ayat 4 sampai ayat 8 ini. Bani Israel dengan sebab penderhakaan mereka, mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab neraka jahanam di akhirat. Dan wahadha ibrah, ini adalah suatu ibrah, pengajaran likulli mukhalif awamirillahi ta'ala, bagi setiap orang yang menyalahi perintah-perintah Allah, bagi setiap orang yang degil, yang sengaja menyalahi perintah Allah. Tidak ada sebab untuk manusia berbuat begitu, sebab kerugiannya akan kembali kepada mereka juga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Sejarah Bani Israel ini panjang, tapi kita baca 4 ayat, ayat 4 sampai ayat 8. Sebab Al-Quran dia tidak bagi secara tafsili, dia hanya bagi secara ijmali, umum. Kita baca tu bolehlah kita baca, tapi kalau baca sekadar baca lafaz ayat dan terjemahan, kita tidak akan faham. Kamu wahai Bani Israel buat rosak marratani, 2 kali. Kita bertanya 2 kali itu bila, di mana? Dalam Quran tak disebut, dia hanya sebut 2 kali. Maka nak payah tu kena baca tafsir. Maka ulama ya bersusah payah untuk mencari tafsiran bagi ayat tu dengan mengkaji sejarah Bani Israel supaya dapat difahami ayat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana